Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Pertama sekali yang saya hormati Datuk Pengurusi Masjid Jawatan Kuasa, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu lagi pada kuliah kali ini bagi menyambung tadabbur kita. Kalau masih ingat lagi perbincangan kita pada pertemuan yang lalu ialah berkaitan dengan lafaz isti'adzah. Lafaz isti'adzah. Apakah itu lafaz isti'adzah? Lafaz isti'adzah ialah lafaz memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa kita bincangkan tentang lafaz isti'adzah sedangkan kita kata kita nak tadabbur Al-Quran? Sebab Allah SWT memerintahkan kita sebelum kita membaca Al-Quran, kita hendaklah memohon perlindungan kepadanya daripada syaitan yang direjam. Dalilnya yang atas tu 1698. Cuba kita buka 1698 sebelum kita mulakan, sebelum kita sambung perbincangan. Surah 16 ayat 98. Muka surat 278. Muka surat 278. Dah jumpa? Muka surat 278. Okey, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan terjemahannya. Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam atau syaitan yang terkutuk. Jadi Allah kata apa dia? Bila nak baca Quran, apa kena buat? Mohon perlindungan. Perbuatan mohon perlindungan kepada Allah disebut sebagai, sebut sama-sama, isti'adzah. Al-isti'azah, di atas kali itu. Jadi bagaimana caranya? Yang itulah yang kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul kan? Jadi apa maksud a'udzu? Kita dah bincang dah dulu. Apa maksud a'udzu? A'udzu, aku berlindung. Sebut sama-sama. Ingat lagi tak tanda dia? Sebab kita belajar bulan lepas kan? Ni ada tanda ni. Sebut sama-sama dengan saya. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Sekali lagi. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Jadi kalau kita jumpa hamzah begini di awal kalimah, huruf akhir dia, huruf zal ni, baris dhammah, itu aku. Kan? Jadi contoh-contoh kita pernah bagi hari itu, contohnya arka'un. Cuba sebut arka'un.
Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris apa? Dhammah. Jadi yang hamzah dengan dhammah ni aku. Ra, kaf, ain, ruqa'. Jadi arka'u terjemahkan aku ruqa'. Aku ruqa', ra, kaf, ain. Okey. Baca sama-sama. Afhamu. Terjemahkan terus. Aku faham. Kenapa aku? Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Itu aku. Fahamin. Faham. Macam itulah sikit-sikit. Kalau kita tukar hamzah ni kepada nun, tukar kepada nun. Jadi narka'u terjemah jadi kami pula. Kalau tadi hamzah di awal kalimah, yang ni sebut sama-sama nun di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Kami. Kalau hamzah jadi apa? Kalau nun, perhatikan huruf akhir dia baris dhammah. Jadi narka'u kami, kami ruqa'. Okey. Kalau berlindung tukar kepada na'udzu. Tukar nun. Kan? Okey, sikit je insya-Allah. Baik, jadi a'udzu, aku berlindung bi kepada Allah, min daripada syaitan ar-rajim yang direjam. Sama-sama dengan saya. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Okey. Jadi itu terjemahan bagi lafaz isti'azah. Jadi kita biar tahu satu persatu kalimah bagi lafaz isti'azah ini. Baik, sekali lagi, kenapa kita bincangkan tentang isti'azah dulu sedangkan kita nak tadabbur Quran? Sebab kalau kita nak baca Quran, Allah perintahkan kita untuk mohon perlindungan kepada dia. Daripada siapa? Syaitan. Justru 2 poin pertama tu, kita ada 4 poin. Jadi banyak perkara kita boleh bincang kat sini, tapi kita bincang 4 perkara. Pertama, siapakah syaitan? Jadi kalau masih ada dalam nota, puan apa? Siapa syaitan puan? Ada tak dalam nota yang lepas? Musuh kepada manusia. Syaitan adalah musuh kepada manusia. Dalil dia surah berapa? Dalil yang memberitahu bahawa kita ni, syaitan ni musuh kita. Surah Fatir, betul. Surah 35 ayat yang ke-6. Nanti balik kita ulang kaji. Kemudian pada ayat yang sama juga Allah sebutkan tentang kerja jahat syaitan. Apa kerja jahat syaitan? Ya, mengajak umat manusia menjadi pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu kerja jahat dia. Kerja jahat syaitan tidak lain tidak bukan adalah mengajak pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita baca ayatnya. Surah 35 ayat 6. Kita lihat. Surah Fatir, surah 35 ayat yang ke-6, muka surat 435. Muka surat 435. Muka surat 435. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kalau sampai situ kita baca, di situlah jawapan siapakah syaitan. Jadi sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka layanlah ia sebagai musuh. Lepas tu Allah beritahu pula apa kerja jahat syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi kalau kita jumpa innama ni, terjemahan dia kalau bahasa Inggeris only. Dia bukan semata-mata indeed. Kalau dalam terjemahan Melayu kadang dia kata sesungguhnya. Dia tinggal perkataan hanya. Dia kena masuk hanya. Ataupun sesungguhnya tidak lain. Itu maksud innama. Jadi sesungguhnya tidak lain. Maksudnya apa? Tak boleh tak. Syaitan ini, kerja dia apa dia? Mengajak pengikutnya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ada berapa pekerjaan syaitan? Satu. Apa saja yang dia buat tu tujuan dia adalah untuk mengheret kita untuk menjadi penghuni neraka. Baik. Kemudian kita bincangkan juga siapakah yang menjadi golongan syaitan tu? Kan? Mereka ialah orang-orang yang apa dia? Orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran. Yang berpaling daripada Al-Quran. Jadi surah berapa tu? Surah Az-Zukhruf, surah 43. Ya, ayat 35 dulu. 35, 36. Kita buka dulu. Surah 43, muka surat yang ke-493. Betul tadi, 36, 37. Bukan 35. 36, 37. Muka surat 492. Surat 492. Surat 492 ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, kita ada bincang 4 poin. Berpaling daripada Al-Quran. Pertama apa dia? Dia tak mau baca Quran, tak peduli langsung dengan Quran ni. Yang kedua, kalau kita baca pun tapi dia tak mahu, bukan tak boleh, tak mahu untuk memahami Quran. Dia tak mahu nak faham Quran. Berpuas hati sekadar baca cukuplah. Itu saja. Padahal untuk urusan dunia kita cuba usaha untuk yang terbaik. Untuk Quran kita berpaling, sedangkan ia peringatan Allah untuk pelihara diri kita. Jadi dia tak ada usaha nak faham. Kita kena ada usaha untuk faham. Sikit sebanyak tuan-tuan pun ada belajar bahasa Arab, itu usaha dia. Membaca Quran, mendengar tadabbur, menghayati makna-maknanya. Kemudian kalau faham pun tapi dia tak mahu apa yang ketiga? Tak mahu melaksanakan, ingkar. Jadi dah tentulah syaitan akan kuasai. Ataupun yang keempat, dia cuba baca, dia faham, dia amal. Tapi dia buat satu lagi amalan satu lagi dia tak nak buat. Apa dia? Menyebarkan.
dibiarkan orang lain dalam kerosakan. Bahkan dalam rumah sendiri pun kadang-kadang mungkin dibiarkan adik keluarganya tidak peduli dengan Al-Quran. Tak boleh begitu. Itu maksud apa? Orang yang berpaling daripada Al-Quran. Jadi orang yang berpaling daripada Quran ni, Allah kata apa dia? Kami jadikan baginya syaitan sebagai korin, teman rapat dia, penasihat dia. Jadi syaitan akan buat apa? Tu bagaimana syaitan melakukan tipu daya, ayat 37 dia. Ini kita nak sambung sini. Ini kita nak sambung. Ayat 37. Bagaimana syaitan tipu daya? Melakukan tipu daya kepada dia. Syaitan akan buatkan seorang manusia itu merasakan mereka ini sudah mendapat petunjuk. Padahal mereka berada di atas jalan kesesatan. Itu bahaya tak macam tu? Ingat dah betul dah. Rupanya berada jalan yang sesat. Jadi Allah sebut dalam ayat yang ke-37, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka, iaitu syaitan, benar-benar menghalang manusia daripada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah jalan yang nak membawa kita menuju kepada Allah. Jadi kita ini berada di atas sebuah jalan dan kita terus berjalan, tak boleh undur ke belakang. Dan perjalanan kita ini sebenarnya adalah semakin dekat dengan Allah. Kita kena sedar macam tu. Jadi kita kenang umur kita berapa tahun. Kalaulah dalam kelas ni ada yang umurnya 16 tahun. Jadi maksudnya dia sudah 16 tahun berjalan menuju kepada Allah. Dan dia pun tak tahu berapa lama lagi dia ada. Dia bukan isu berapa lama lagi, kan? Tapi berapa lama dah kita dah pakai. So itulah dia punya result nanti di akhirat. Hari besok ada lagi ke tidak? Wallahu a'lam. Jadi kena terus. Kalau umur kita dah 37, maka dah 37 tahun kita berjalan nak menuju kepada Allah. Dan seterusnya kalau umur kita 60, dah 60 tahun sebenarnya dalam hidup ni kita berjalan nak menuju kepada Allah. Sedar tak sedar, itulah dia sebenarnya. Tapi syaitan, dia kata apa tadi? Allah kata, dia nak halang kita daripada jalan tersebut. Jadi ada orang mungkin 16 tahun, 16 tahun lah dia lalai daripada jalan tersebut. Ada orang mungkin 37 tahun, 37 tahun dah telah dia dilalaikan daripada jalan tersebut. Dan seterusnya. Semoga Allah pelihara kita. Macam mana dia lalaikan kita? Tadilah disebabkan kita meninggalkan Al-Quran. Syaitan jadi penasihat kita. So dia buat macam mana? Dia halang kita. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan manusia ini menyangka bahawa mereka sudah pun mendapat petunjuk. Jadi dia sangka dia dah buat baik. Rupanya bukan yang macam tu Allah nak. Sebab kita kata Al-Quran ni adalah zikrullah, peringatan. Zikrul Rahman tadi. Al-Quran ini zikrir Rahman, peringatan daripada Ar-Rahman. Jadi kalau kita tak baca Quran, ataupun baca tapi tak mau faham, sudah tentulah kita sudah jauh daripada peringatan. Jadi syaitan buat macam mana dekat diri kita? Dia kata tak apa, baca je, tak payah faham. Jadi kita pun seronok baca sahaja, tapi tak mau nak faham. So kita rasa kita dah buat benda yang betul tak? Sebab apa? Dah baca Quran. Takkan salah kau baca Quran? Kita tak kata salah. Tapi apa dia yang salahnya? Usaha untuk nak memahami itu tidak dilaksanakan. Dalam keadaan kita sangka macam mana? Cukuplah. Dah datang solat ke? Cukuplah tu. Rupanya banyak lagi yang telah kita tidak tahu kerana apa? Pengabaian kita kepada Al-Quran. Jadi syaitan menghalang manusia daripada jalan yang lurus. Okey. Kalau kita nampak okeylah, tapi masalahnya dalam keadaan kita menyangka kita telah mendapat petunjuk. Jadi itulah dia punya apa? Tipu daya syaitan. Akhirnya kita bersangka-sangka. Kita hidup dalam apa dia? Sangkaan. Kenapa dalam sangkaan? Sebab tidak ada ilmu yang sebenar. Al-Quran ni Allah turun berupa ilmu. Al-Quran ni Allah turunkan berupa ilmu. Ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah. Tengok dalam surah 35 ayat 28.
Surah 35 ayat 28. Muka surat 437. Muka surat 437. Ayat yang ke-28. Surah Fatir. Jumpa dah? Baik, kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Baik. Kita ambil yang tengah-tengah tu, innama tu. Mula daripada innama. Tadi kita dah sebut dah. Innama ni maksud dia apa? Hanya, sesungguhnya, tidak lain, sesungguhnya, hanyalah. Kalau dulu hanya senya. Dulu terjemah dia begitu. Jadi Allah kata apa dia? Hanya senya ataupun sesungguhnya tidak lain yang takutkan Allah daripada kalangan hamba-hambanya. Siapa dia? Ulama. Ulama ni apa dia? Bukan ulama ni mesti pakai serban besar, kemudian pakai jubah. Bukan itu maksud ulama. Al-ulama yang dimaksud di sini ialah jamak kepada perkataan alim. Alimun. Jamak dia ulama. Jamak ni apa? Plural kan? Orang yang mendalam pengetahuan dia. Alim. Ulama'u. Dia termasuk apa ni? Ghairmun sharif. Tak boleh ada tanwin. Jadi perkataan alim dia ambil dia perkataan alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman. Ini kata kerja past tense dia. Ini mudhari' dia. Ini kata nama dia. Masdar. Jadi orang yang ada pengetahuan dan pengetahuannya itu mendalam disebut sebagai alim. Jamak dia ialah ulama. Jamak dia adalah ulama. Jadi maksud dia apa? Siapa orang yang takutkan Allah? Orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Ilmu apa yang boleh buat kita takut kepada Allah? Jawapan ni mestilah Al-Quran. So kalau kita ada banyak sekalipun ilmu tetapi tidak ada pengetahuan tentang Al-Quran, kita takkan jadi orang yang takut kepada Allah. Jadi bayangkan kalau hidup kita ini tidak ada pelajaran Al-Quran. Dalam silibus pelajaran tidak ada Al-Quran. Dalam silibus kehidupan tidak ada Al-Quran. Apa yang kita sedang lahirkan di sekolah-sekolah yang tidak ada silibus Al-Quran? Melahirkan orang yang ada pengetahuan tetapi tidak takut kepada Allah. Sebab ilmu yang boleh membawa kita takut kepada Allah adalah kita memahami ayat Quran ini. Tapi syaitan tadi usaha untuk apa? Syaitan usaha untuk halang. Syaitan usaha untuk halang. Dia buat ibu bapa kita, ibu bapa kita, dia buat diri kita ini menyangka, mungkin bukan semua tapi ini pengajaran. Semua nak anak dia khatam sampai umur berapa tahun?
sebelum UPSR. Biasanya begitu. Ustaz, boleh tak anak saya ni khatam Quran sebelum UPSR? Dia pun belajarlah, sampailah dia khatam. Lepas khatam, masuk sekolah menengah, mula tinggal. Sebab sekolah menengah, tak ada dah sekolah petang agama tu. Siapa yang ambil aliran agama ada. Kalau sekolah rendah ada lagi sekolah petang agama. Jadi yang tak ambil, dah tak tahu dah ke mana. Kadang-kadang memang tak baca Quran dah. Akhirnya Quran jadi suci dalam debu. Terus teringat siapa? Suci dalam Muzalim ya. Jadi Quran tu suci, nak pegangnya takut, tak berwuduk, tapi dia berdebu, tak diusik, tak dibaca. Jadi orang yang ada ilmu ialah orang yang takut kepada Allah. Jadi syaitan dia akan buat manusia tertipu. Betul kan tadi? Di mana tempat syaitan menipu manusia? Hati. Hati manusia ni. Sebab tu kita baca Al-Quran daripada awal, di hujung Al-Quran. Baik, sebelum tu, di awal Al-Quran, selepas surah Al-Fatihah, pada ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, Allah sebut apa? Ini kita dah hafal kot ayat kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba. Apa maksud dia? Itu, iaitu Alkitab yang kita baca ini, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Ini fakta Allah kata. Tiada sebarang keraguan. Dia ada dua, ataupun dia ada beberapa maksud tiada sebarang keraguan. Saya ambil satu cara tafsir dia. Contoh macam ni, kalau kita kata dekat anak kita, ayah nak tiada sebarang pergaduhan di antara kalian. Apa maksud ayah tu? Apa maksud ayah tu? Bila dia kata macam ni, okey, ayah nak tiada sebarang pergaduhan di antara kamu semua adik-beradik. Sebenarnya arahan. Tetapi dia bukan dalam bentuk arahan. Dia bentuk khabar, penyata. Tiada sebarang pergaduhan. Maksud sebenarnya ialah jangan bergaduh. Itu maksud dia. Jadi bila Allah kata Al-Quran ini tiada sebarang keraguan, maksudnya apa? Jangan ragu-ragu. Macam kita kata tadi, betul tak? Tiada sebarang keraguan. Tiada pergaduhan di antara kamu. Maksudnya apa? Jangan gaduh. Kita boleh bagi dua cara arahan. Ayah nak kamu jangan bergaduh. Ataupun ayah nak kamu tiada sebarang pergaduhan. Tiada sebarang bukan arahan. Tapi maksud dia adalah arahan. Allah kata, Zalikal kitab la raiba fihi. Quran ini tiada sebarang keraguan padanya. Maksudnya apa? Jangan ragu-ragu. Jadi bila jangan ragu-ragu ni sebab apa? Sebab ragu-ragu ni penyakit hati yang paling bahaya sekali. Allah nak janjikan kita syurga seluas petala langit dan bumi. Ini bukan manifesto pilihan raya yang manusia kalau dia berjanji mungkin sebab kelemahan dia, kekurangan dia ataupun faktor orang lain, dia tak dapat nak melaksanakan janji dia. Dia janji, contoh kita kata apa? Besok kita jumpa pukul 9. Sekali apa dia? Kereta dia rosak. Dia memang nak datang pukul 9. Kereta dia yang rosak. Ataupun dia kata pukul 9, memang dia tak bangun pun lagi pukul 9. Itu memang salah dia. Tapi Allah, kalau dia janji, la yukhlifullah. Allah tidak akan memungkiri janji. Allah janji kepada orang yang beriman, iaitu syurganya seluas petala langit dan bumi. Betul-betul tak akan dapat? Betul akan dapat. Cuma Allah tuntut manusia untuk sanggup berkorban. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya tunjukkan. Mereka berkorban apa dia? Jiwa dan raga mereka. Dan harta benda mereka. Kita kena belanjakan harta kita di jalan Allah untuk mendapatkan syurga seluas petala langit dan bumi. Soalnya nak membelanjakan harta tu senang ke susah? Itu susah. Sebab tu Allah kata apa mula-mula? Apa yang aku cakap dalam Al-Quran yang kamu baca nanti, jangan ragu-ragu. Buat. Tapi syaitanlah yang akan datangkan ragu-ragu. Sebab tu bila kita dah baca seluruh Al-Quran, di hujung Al-Quran, Allah suruh kita berlindung kepada Allah daripada was-was yang akan ditiupkan oleh syaitan di dalam dada kita. Nampak tak? Kita baca Quran semua ni, cita-cita nak masuk syurga ni.
Oh, rupanya nak masuk syurga macam ni. Allah dah beritahu begini. Contohnya siapa? Para sahabat. Kalau aku tak nak buat, jadi macam Abu Jahal. Yalah, aku nak buat betul-betul. Time nak buat, syaitan datangkan ragu-ragu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Tengok di hujung surah 114. An-Nas tu Allah kata apa dia? Syaitan tu dia akan datangkan was-was dekat mana? Fi sudur. Tengok surah 114. Muka surat 604 yang terakhir sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kita dah tahu dah a'udzu. Maksud a'udzu tadi hamzah di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah aku. A'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Tuhan yang mencipta dan memerintah manusia. Malikin nas, iaitu Tuhan yang menjadi raja kepada manusia. Ilahin nas, iaitu Tuhan yang diabdikan diri oleh manusia. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada apa? Daripada kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas ni syaitan. Al-khannas ni maksud dia apa dia? Tenggelam timbul. Timbul tenggelam. Ke tenggelam timbul? Tenggelam timbul. Khannas tu maksudnya tenggelam timbul. Dia ada, dia tak ada. Bukan biskut tu. Cik semua kan. Kenapa kejap ada, kejap tak ada? Bila manusia tu dekat dengan Al-Quran, dia menjauh. Tadi kita dah baca dah. Bila kita tinggalkan Al-Quran, dia jadi dekat balik. Itu maksud dia. Jadi kerja dia apa dia datang dekat kita? Dia meniupkan was-was, iaitu ragu-ragu kita. Fi sudur. Apa fi sudur? Sudur apa sudur? Sudur bukan hati. Sudur itu dada-dada. Meniupkan ke dalam dada-dada an-nas. Dada-dada manusia. Kenapa kita yang minta dekat Allah ni? Memang Allah ajar kita. Tapi kita minta perlindungan macam ni. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah daripada was-was syaitan yang dia akan tiupkan di dalam dada? Apa yang ada di dalam dada? Kenapa tak di dalam akal? Sebab kepandaian di sini. Kita boleh berfikir, kita boleh nak memproses ilmu kat sini. Tapi kenapa kata fi sudur? Buka surah 29 ayat 49. 29 ayat 49. Surah Al-Ankabut. Muka surat 402. Surat 402. Ayat dia 49. 29, 49. Jadi tadi kita minta perlindungan kepada Allah daripada was-was syaitan yang ditiupkan di mana? Di dalam dada. Kan spesifik Allah sebut di dalam dada, sebab di dalam dada
ada yang seketul daging yang Nabi kata tu. Yang Nabi kata inna fil jasadil mudghah, di dalam badan kita itu ada seketul daging. Iza salahat jasadu kullah. Apabila sihat daging tersebut, maka sihat seluruh tubuh dia. Wa iza fasadat jasadu kulluh. Bila rosak jasad, bila rosak daging tersebut, maka rosaklah tubuh seluruhnya. Apa dia kata Nabi? Itulah dia qalbun. Jamak dia ialah qulub. Hati-hati. Manusia punya hati. Hati itulah yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Hati itulah yang melahirkan rasa yakin kita nak melaksanakan segala tuntutan yang Allah perintahkan. Bukan di sini, di sini. Yang ini mendengar, memproses. Lepas tu yang nak menghayatinya di sini. Kita nakkan syurga Allah, kita sanggup berkorban. Korban tu di sini. Jadi tengok kata Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Jadi sebenarnya Al-Quran itu, ia adalah ayat-ayat yang jelas. Al-Quran tu ayat-ayat yang jelas. Kita belajar Al-Quran, ada sekolah hafal Quran, sekolah tahfiz. Tetapi, kalaulah kita sekadar belajar Al-Quran, kita hafal Quran, dia letak dekat sini je, tak jadi apa. Yang Allah nak apa dia? Yang ayat-ayat yang jelas itu fi sudur. Apa fi sudur? Di dalam dada. So Allah nak letakkan kefahaman itu di dalam dada kita, hati itu. Syaitan pula buat apa tadi? Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia pula nak datangkan was-was yang di dalam dada manusia tu. Allah nak kita faham Al-Quran, letak dalam dada. Kita tanggalkan, letak kat sini je. Tu kita buat sekolah, hanya hafal Quran. Jadi apalah. Bagus dah. Tetapi tidak pergi kepada kefahaman dan pelaksanaan Al-Quran. Maka syaitan akan berjaya menguasai tempat tu tadi. Apa dia? Dada. Yang di dalamnya ada hati. Jadi Allah kata hati tersebut, dada tersebut yang dimiliki oleh orang yang ada ilmu. Maksudnya kena belajar, alim tadi. Kena belajar Al-Quran, kena hafal Quran kalau kita boleh. Kena faham dia. Tetapi kena letak di dalam dada. Syaitan pula berusaha untuk mendatangkan was-was. Jadi fungsi hati itu untuk apa? Hatilah fungsi untuk memahami sebenarnya. Dan punca manusia dicampakkan ke dalam neraka kerana apa? Tidak menggunakan hati dia untuk memahami Al-Quran ini. Syaitan berjaya lah. Tengok surah 7 ayat 179. Surah 7 ayat 179. Muka surat 174. Surat 174. Jadi kita dah bincang dah, syaitan dia nak bawa kita masuk dalam neraka. Jalan-jalan dia tu macam mana? Iaitu tidak menggunakan hati kita ni untuk nak memahami Al-Quran. Tidak menggunakan hati ini setelah kita belajar Al-Quran, kita dah faham ikut akal ni, tapi tak gunakan hati untuk menerimanya.
untuk mempertimbangkan mana yang sepatutnya aku kena buat. Jadi bayangkan kalau tak ada belajar Al-Quran, macam mana hidup ni? Kita kena fikir sama-sama, kena ada usaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kita perhati terjemahan dia. Dan demi sesungguhnya kami isikan bagi neraka jahanam itu siapa yang masuk ke dalamnya? Jin dan kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia. Na'udzubillah. Jadi usaha syaitan membawa kita ke neraka disebabkan apa dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Hati itu di mana tadi? Fi sudur. Yang syaitan dah yuwaswisu fi sudurin nas, Allah pula nak kita faham Quran dalam dada. Dia bercanggah. Kita pisahkan. Jadi mereka mempunyai hati tetapi la yafqahuna biha. Mereka tidak mahu memahami dengannya. Jadi tempat nak faham akal ke hati? Hati Allah sebut. Akal ni dia licik. Dia pandai, dia boleh buat helah. Itu kalau pakai akal. Hati ni dia takut. Kalau hati tak takut, tak boleh buat apa. Kalau hati takut, seluruh tubuhnya akan jadi baik. Tapi hati telah dirosakkan oleh siapa tadi? Kerja jahat siapa? Syaitan. Dia tukar. Sepatutnya duduknya situ Quran. Dia kata Quran nantilah. Dah khatam dah kan anak kamu tu. Sekarang dia nak kena SPM dulu. Lepas SPM nanti dia nak kena sebelum ijazah dulu. Nanti dia sibuk nak kerja, nak bayar dia punya hutang beasiswa dia dulu. Bini dia tak kerja pula, kena bayarkan sekali. Dah jadi dia kena cari duit sahaja. Bukan salah cari duit tu, tapi dah jadi itu tujuan hidup pula. Jadi sepatutnya kita duit kita sebahagian ni nak dibelanjakan, minta maaf tak boleh sebab apa? Nak bayar hutang-hutang yang kita buat. Lepas tu dah meningkat dewasa, ada ruang sikit nak belajar dah. Kena hantar anak dia pula, anak kepada anak lah. Pergi tuition malam. Contoh begitu. Na'udzubillah, semoga Allah pelihara kehidupan kita jadi demikian. Dia asalnya apa dia? Tak mau nak memahami Al-Quran. Walahum a'yun, dan mereka ada mata, tapi mereka tidak mau melihat. Ini kita ringkas. Saya nak ambil tadi dekat yafqahuna biha. Ayat ni kita pernah baca dulu, ingat tak? Mereka ada telinga, tapi tak mau mendengar ayat Allah. Betul Allah kata apa? Mereka itu seperti haiwan ternak. Macam mana nak faham ayat ni? Macam mana nak faham? Allah kata mereka tu, iaitu siapa? Yang ada hati tapi tak mau nak faham. Yang ada penglihatan tak mau melihat kebesaran Allah. Yang ada telinga tapi tak mau dengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti haiwan ternak. Jadi kita kena faham macam mana? Masa ayat ni turun kepada orang-orang Arab, apa yang mereka faham tentang haiwan ternak? Mereka bela apa? Yang sinonim dengan orang Arab? Unta. Jadi mereka tu seperti unta, kata Allah. Bukan saya kata. Quran sebut begitu. Kita pula orang Melayu. Kalau kita nak korban, binatang apa paling banyak kita korbankan? Orang Melayu ni. Lembu dah memang banyak dia bela lembu. Jadi kalau untuk orang Melayu, kalau dia tak mau faham Quran, tak mau mendengar ayat Allah, dia seperti apa? Allah kata, bukan saya kata. Nampak? Kita marah kan kalau orang kata awak ni bodoh macam. Cukup marah, sensitif memang. Kita pun tak boleh herdik orang macam tu. Jaga lisan kita. Tapi rupanya
kita sendiri telah menghina diri kita apabila kita tidak mahu nak memahami Al-Quran ini. Sebab apa kena hina macam tu? Sebab kenapa kena ikut syaitan? Syaitan nak bawa ke neraka, Allah turunkan Quran nak bawa ke syurga, kamu tak nak. Layaklah dihina seperti itu. Na'udzubillah. Betul Allah kata apa? Balhum adal. Balhum adal, bahkan lebih teruk. Lembu tu pun kita boleh korbankan. Manusia kalau tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada kesedaran, mesti menyusahkan masyarakat. Dalam rumah, kalau dia suami, dia akan menyusahkan ahli keluarga dia. Macam mana menyusahkan tu? Bukan menyusahkan kat sini. Kat sini mungkin dia boleh bagi macam-macam. Tapi disebabkan dia mengabaikan Quran, dia menyusahkan diri dia dan ahli keluarganya di akhirat. Tengok surah 39 ayat 15. Ayat 15. Pusat berapa? 460 ya. Surat 460. Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala zalika huwal khusranul mubin. Baik, perhatikan terjemahannya. Maka sembahlah. U'budu ni banyak terjemahan dia. Pujalah. Taatlah. Sanjunglah. Apa saja yang kamu kehendaki selain Allah. Kalau kita betul-betul sembah Allah, sanjung Allah, cintakan Allah, Al-Quran lah yang paling kita utamakan. Sebab dia surat-surat daripada siapa? Allah. Tapi kalau kita sanjungkan dunia, kita akan baca surat-surat yang berkaitan dengan dunia. Ilmu-ilmu dunia kita akan dahulukan. Dalam keadaan kita mengabaikan yang utama, iaitu akhirat. Jadi Allah kata, buatlah apa saja yang kamu nak. Nak tinggalkan Al-Quran, kamu nak pilih yang lain daripada itu, silakan. Tapi kata Allah, Allah itu pemurah, Allah itu rahmat. Diingatkan kita peringatan dengan ancaman dia. Dia kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang rugi. Maksudnya rugilah siapa yang puja selain Allah. Rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka dan ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Itu yang tadi kita kata tu. Bila kita seorang ayah di rumah, atau seorang pemimpin, seorang majikan, kita mungkin boleh bagi macam-macam keseronokan, tetapi dalam keadaan kita mengabaikan Quran, sebenarnya kita sedang menyusahkan semua orang. Susah dekat mana? Akhirat. Sebab tu kalau kita baca surah Abasa, nanti kita akan lihat apa dia Allah kata. Suami lari daripada isteri dia, anak lari daripada ayah dia, ayah daripada anak dia. Sebab apa? Sebab kesilapan yang kita buat dahulu. Mengabaikan Al-Quran dan menjadi pengikut siapa? Syaitan. Na'udzubillah. Ketahuilah, itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Rugi di akhirat. Memang rugilah. Sebab dunia dengan akhirat, perbandingannya ialah satu hari di akhirat bersamaan dengan 1 tahun di dunia. Sebab itulah orang yang ingkar di akhirat nanti, dia rasakan dia hidup kat dunia tu hanya waktu pagi atau petang je. Sekejap je. Ni kita sekarang dah pukul 10. Lagi balik rumah makan sekejap, dah pukul 2, tahu-tahu dah maghrib. Sekejap je. Kita rasa sangat sekejap kan?
nanti begitulah perasaan orang ingkar di sana. Jadi mereka rasa menyesal. Sebab apa? Waktu yang Allah bagi itu singkat je. Tapi aku terbuang satu subjek. Iaitu apa dia? Al-Quran. Kita kalau belajar kat U dulu boleh drop subjek. Kan? Jadi dia drop subjek apa? Quran. Jadi dia menyesal. Dengan hanya satu subjek dia tinggalkan ni, dia rugi selama-lamanya dekat sana. Jadi bagaimana kita nak jadi orang yang syaitan tidak dapat nak menguasai ke atasnya? Itu poin yang terakhir, nombor 4. Ya? Baik, jadi sekarang kita nak jadi orang yang terselamat daripada syaitan, tipu daya dia. Dan kita nak selamat di akhirat daripada dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan ahli keluarga yang kita sayang. Tak nak begitu. Jadi kita kena jadi orang-orang yang syaitan tak ada kuasa ke atasnya. Buka surah 16 ayat 99. Dia apa usaha kita? Sebab tu kalau ingat lagi apa maksud tadabbur, dia bukan hanya memahami tetapi apa dia? Memikirkan tindakan. So apa saya perlu lakukan sekarang supaya saya tidak termasuk di kalangan manusia yang syaitan kuasai? Ke saya nak duduk relax je dengar sahaja? Tak boleh. So buka 16:99. Muka surat 278. Muka surat 278. Ayat 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya syaitan tiadalah baginya kekuasaan terhadap siapa? Ke atas orang-orang yang beriman dan yang ke atas Tuhan mereka bertawakal. Tawakal ni apa dia? Tawakal ni datang selepas beriman. Iman mesti kita percaya, kemudian kita akui, kita laksanakan. Allah kata kepada kita tentang orang beriman. Untuk apa dia? Untuk berjihad pada jalan Allah ini. Bersungguh-sungguh. Sebab kita kadang faham jihad je terus nak kena pergi perang. Bukan. Berjihad pada jalan Allah. Bantu agama Allah ini. Kalau kita di Malaysia ni, bantu untuk sebarkan Quran. Supaya masyarakat faham Quran. Ini yang kita kena buat. Macam mana sahabat-sahabat Nabi buat dulu. Kita pertama sekali usaha kita belajar Quran. Kemudian kita usaha untuk sampaikan. Cara dia macam mana? Kita susun modul-modul. Daripada anak kita kecil sampai dia besar, kena faham Quran ini. Jadi kalau kita tak mau buat demikian, itu bukan termasuk di kalangan beriman. Sebab Allah kata dalam surah 49 ayat 15, kita pernah baca dulu. Antara sifat orang beriman ialah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka sanggup berjihad, berkorban di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Jadi orang yang beriman dan bertawakal. Maksudnya lepas kita dah buat kepada Allah apa yang Allah perintahkan, barulah kita tawakal. Tawakal tu apa dia? Serah je kepada Allah. Sebab apa? Allah dah janji dah. Kalau kita buat, Allah akan bagi syurga. Takut tak Allah mungkir janji? Takut tak Allah mungkir janji? Tak. Itulah tawakal. Itulah tawakal. Maksudnya bahawa kita sanggup buat apa yang Allah nak. Lepas tu kita serah diri kita kepada Allah sebab kita tak takut yang Allah akan mungkir janji. Subhanallah. Tapi kalau manusia janji, mungkin dia akan mungkir. Banyak kita sendiri yang termungkir janji tadi kerana apa? Mungkin kekurangan kita ataupun kerana faktor lain. Tapi Allah sikit pun tak akan mungkir janji. Jadi sekarang kita nak jadi orang yang beriman dan bertawakal. Iman, tawakal. Apa basic kepada iman dan tawakal?
Tengok surah 8 ayat 2. Siapa orang yang beriman dan bertawakal ini? Tengok surah Al-Anfal ayat yang kedua. Muka surat 177. Surah 8 ayat 2. Bagaimana nak jadi orang yang beriman itu? Sebab itulah kita punya watafkiru fi akibati, nak memikirkan apa tindakan kita sekarang. Saya nak jadi orang beriman. Beriman tu mesti ada apa? Baik kita lihat sama-sama. Muka surat 177. Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni surah tentang perang Badar. Kalau tadabbur surah Al-Anfal ini, kita akan nampak kisah perang Badar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baik, kita jumpa lagi innama. Apa maksud innama tadi? Sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu. Jadi sekarang kita tahu dah, saya nak jadi orang beriman supaya tak termasuk orang-orang yang syaitan tak dapat kuasai. Jadi Allah kata tak dapat tidak, orang beriman mesti ada ciri ni. Apa dia? Alladzina idza dzukirallah, ialah orang yang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Apa maksud dia? Takut. Tadi kita dah baca dalam surah 35-28. Siapa orang yang takutkan Allah? Berilmu. Jadi orang yang beriman mesti ada ilmu. Dan ilmu apa yang buat kita takut kepada Allah? Quran. Jadi macam mana takut kepada Allah? Sebab kita belajar Quran. Kita tak nak jadi orang yang takut macam ni. Kita ada di kalangan masyarakat dia begini. Kita ajak, ini memang orang pernah cerita. Jom pergi umrah, dia kata. Tu dah dapat dah sawit jual tu. Jual tanah kot, bukan jual sawit, jual tanah. Dapat duit. Jom pergi umrah, dia kata, kau gila ke man? Kau tengoklah aku ni macam mana. Solat pun tak, apa pun tak. Lagi depan Kaabah aku tak nampak Kaabah macam mana? Dia cakap gitu. Kau dengar tak orang cakap begitu? Kau depan Kaabah aku tak jumpa pintu kan macam mana? Kau depan Kaabah kan aku merangkak macam mana? Kenapa dia cakap macam tu? Dia ada ilmu tapi ilmu dia salah. Mana punca ilmu dia tu? Sebab kita baca Mastika. Mastika yang cerita macam tu. Pak Mat mengangkat di depan Kaabah. Rupa dalam apa? Tak bayar hutang kedai uncit. Lupa dia. Kan? Jadi, dia takut tak kepada Allah? Takut tapi cara yang salah. Ilmu yang salah. Nak takut kepada Allah itu ialah dengan Al-Quran ini. Baca, faham. Tengok Mastika. Dia faham Mastika lah menyebabkan dia salah faham kepada agama. Jadi bayangkan, baca Mastika, faham, baca Quran tak faham. Itu jadi kerosakan. Tapi Mastika dah tak ada dah. Tapi itu antara yang top dulu, ingat lagi kan. Jadi dia takut kepada Allah dengan sumber ilmu yang salah. Kita nak sumber ilmu yang betul, iaitu dengan Al-Quran ini. So maksudnya ciri pertama orang beriman ialah dia faham Quran lah. Sehingga dia boleh takut kepada Allah. Bila dia dengar ayat tentang azab Allah, orang bacakan, gemetar hati dia. Kemudian Allah kata apa pula? Wa idza tuliyat alaihim. Kemudian apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, diterangkan lagi kepada mereka ayat-ayat Allah. Oh, rupanya ini maksud ayat ini. Sebelum dah faham dah, diterangkan lagi. Zadathum imanan.
bertambah iman mereka. Iman ini bukan i'tiqad saja, iman itu juga amal. Iman mesti 3. Bila sebut iman, al-iman bukan saja maksudnya percaya, betul, iman memang maksudnya percaya, iaitu at-tasdiq. Tasdiq maksudnya percaya, membenarkan dengan hati. Betul hari kiamat tu ada. Itu baru satu part daripada iman. Iman juga al-qaul, iaitu pengakuan. Mesti mengaku beriman. Dan iman itu juga mesti disertai dengan al-amal. Al-amal. Apa dia amal? Pelaksanaan, perbuatan kita. Apa itu iman? Pertama, percaya. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, pelaksanaan kita. Jadi Allah kata apa dia? Sifat orang beriman, bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Maksudnya apa? Bukan saja bertambah kepercayaan dia, tetapi bertambah amal dia. Itulah ciri orang yang beriman. So sebenarnya semakin kita belajar Al-Quran, bentuk amalan kita macam mana? Semakin meningkat. Itulah Al-Quran yang penuh keberkatan. Sebab tu dulu kita belajar Quran, kita nak baca tajwid je. Lepas tu bila kita belajar lagi, Allah dorong untuk belajar tadabbur. Rupanya tadabbur kena faham pula Quran. Betul, Allah bagi laluan untuk kita belajar bahasa Arab. Pahala lagi tak? Pahala lagi. Bila dah faham pula, rupanya agama kata apa dia? Mesti belajar dan mengajar. Kita pun mula nak mengajar orang, dapat lagi pahala. Bila dah mengajar ni, orang ramai nak datang. Kursi tak cukup. Contohlah, kena beli kursi, kena infak. Bangunan yang kecil dulu jadi besar. So siapa yang nak kena infak? Kita yang nak masuk syurga tu infak. So Allah tambah apa dia? Iman kita. Bila kita dengar ayat-ayat Allah ini. Nampak tak? Kemudian bila dah bertambah iman, dia buat apa Allah perintahkan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal ke atas Tuhan mereka. Dah serah. Tanpa ragu-ragu lagi. Dulu pernah bagi dah 10,000 ke apa ke, tak risau dah. Allah akan ganti balik. Sebenarnya bukan besar pun. Kalau ikutkan sebenarnya, bukanlah besar nilai kalau kita infakkan. Contoh, seluruh apa yang kita ada ni kita infakkan, tak besar pun. Sebab apa tak besar? Sebab nanti di akhirat kita akan nampak syurga seluas petala langit dan bumi. Jadi kita buat tu kerana apa? Kita iman kepada Allah. So kita sanggup buat sedaya upaya sebab tak mau syaitan bawa kita masuk ke dalam neraka nanti. Bersama dengan siapa? Orang-orang yang kita sayang daripada kalangan isteri-isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita. Jadi begitulah. Itulah dia isti'azah. Penting isti'azah ni. Betul-betul kena faham supaya apa dia? Bila kita baca Quran, kita nak Allah datangkan kefahaman dalam hati kita. Takut apa dia? Syaitan akan yuwaswisu fi sudurina. Akhirnya yang kita yakin nak buat tadi tergendala. Kadang-kadang orang datang, kita dah spend dah duit ni, okeylah aku nak infak. Orang datang, ada trip murah lah pergi UK. Macam tu. Murah ni, rugi kau tak pergi, tak dapat ni. Tak apalah, pergi ni dulu lah, cari duit cari balik. Last sekali tak dapat. Kan rugi macam tu. Sebab apa? Syaitan datangkan apa dalam hati? Was-was tersebut. Wallahu a'lam. Jadi moga-moga apa yang dapat kita sampaikan dalam masa 2 kali pertemuan berkaitan dengan isti'azah ni dapat memberikan kepada kita kefahaman untuk kita nak mula baca Quran. So nanti kuliah yang akan datang kita akan masuk surah Fatihah. Iaitu ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Jadi kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.